billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang mulia Tuan Imam Haji Abu Bakar, Khatib Bilan EJK Masjid Al-Badar, dan muslimin muslimat, ibu-ibu, bapa-bapa yang dikasihi sekalian, syukur alhamdulillah kepada hadrat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan keizinan Allah dapat kita bertemu, dapat kita berjumpa di dalam masjid yang mulia ini. Dan alhamdulillah, saya nama Ismail bin Ishaq, family name saya bin Jasmine. Saya ni lahirnya di dekat dengan Sungai Patani. Sungai Patani, nama kampungnya Anak Sungai, Sungai Patani. Sungai Patani di Patani Darussalam, bukan Sungai Patani di Kedah Darul Aman. Apakah hubungan antara Sungai Patani Kedah dengan Sungai Patani di Patani Selatan Thailand? Begitu. Jadi alhamdulillah, ditakdir Allah SWT. Jadi saya ni bukan lagi nak kata ahli sejarah atau pakar sejarah, sebab ilmu sejarah ni sangat-sangat banyak. Kita masih lagi kekurangan, masih lagi kena belajar, masih lagi kena bermuzakarah dari fakta-fakta itu. Jadi alhamdulillah, tentang hal sejarah ini adalah perkara yang sangat penting. Seperti mana kita tahu, Al-Quranul Karim itu 60% itu sejarah. Al-Quranul Karim. Dan Khalifah Besar Islam Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar Ibn Khattab itu adalah sejarawan Islam agung terkemuka. Sampai dalam zaman pemerintahan Sayyidina Utsman, memberi satu arahan wasiat, katanya wajib umat Islam kena mempelajari ilmu tarikh, ilmu sejarah, wajib kena belajar. Supaya apa tu? Supaya kenalkan nasab, kenalkan keturunan. Kenalan itu tak lain tak bukan supaya melahirkan kecintaan. Kenal itu cinta, dan kecintaan itu hendaklah kasih sayang yang bertolak daripada kerana Allah, kerana agama Allah, kasih sayang kita. Nak macam tu. Bukan kasih sayang kerana kita berpuak, berpartai, berorganisasi dan sebagainya. Tetapi kasih sayang itu adalah kerana kita ini adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi penting tuan-tuan tentang hal ilmu tawarikh, ilmu sejarah. Jadi kalau kita lihat, oleh kerana bangsa Melayu kita ini jarang anak-anak Melayu kita nak mempeduli tentang sejarah warisan bangsa. Kalau kita dengar di Malaysia sendiri, orang yang dapat top dalam pelajaran bahasa subjeknya bahasa Melayu, yang setahu saya kebanyakan daripada keturunan orang India, orang Cina yang hebat-hebat. Bahkan sejarawan, maknanya Malaysia sendiri juga terletak juga orang Cina. Ini sebenarnya kita dah tahu. Tapi sekarang ni dah sampai waktu dan masanya untuk kita pedulilah sejarah warisan bangsa kita. Bangsa Melayu adalah bangsa yang mulia.
takrikh Melayu itu mulia. Oleh kerana Melayu ini dapat satu fakta yang penting, bahawasanya kita bangsa Melayu ini adalah lahir daripada belah bapa. Kita ni anak cucu tu Adam semua, tapi bangsa Melayu kita ini lahir daripada Nabi Adam, Nabi Ibrahim alaihi salam dengan isteri ketiga. Bukan isteri Sarah, bukan Siti Hajar, tapi yang ketiga. Yang ketiga yang telah diselimut oleh sejarah. Isteri Nabi Allah Ibrahim yang ketiga ialah Siti Konturah. Siti Konturah ini adalah puteri kepada kerajaan Gunung Himalaya. Gunung Himalaya. Jadi disitulah melahirkan Bani Jawiyun, kalau orang Arab dia panggil Bani Al-Jawiyun, iaitu merangkumnya bangsa Melayu dan juga bangsa Jawa, keturunan Jawa. Jawa Melayu ni disatukan, Al-Jawiyun. Jadi disitulah tak kalah. Kita zaman dulu di benua kita di sini belum ada agama. Bangsa Melayu yang terbesar di Nusantara ini adalah bangsa Melayu kita yang kedatangan agama daripada India. Daripada India membawanya agama yang pertama, bukan agama Hindu tetapi agama Brahmayana. Agama Brahmayana datang kemari di sini tahun 200 Masehi. Dan tahun 400 agama Hindu. Tahun 800 Masehi agama Buddha Mahayana. Ketiga-tiga agama ini Raja Melayu kita, Raja Jawa menerima daripada India dengan cara mudah, dengan cara senang. Tidak ada paksaan dalam segi agama, memilih agama daripada pendakwah-pendakwah daripada India. Baik. Oleh itulah orang India melukis satu peta yang besar. Sewaktu datang kemari di sini, dia buat peta besar tu dengan keadaan tempat kita Nusantara ini, alam Melayu, dengan dua kata-kata. Sekarang kita dah jadi ASEAN. Dulu bukan ASEAN, tetapi yang kita panggilnya alam Melayu dan Nusantara. Dan orang India lah yang buat peta sana itu dengan dua kalimat, iaitu satunya Jawa Dewipa, yang kedua Malaya Dewipa. Dewipa itu artinya benua. Benua Jawa, benua Melayu, benua Melaya. Itu India yang buat peta besar. Ini kita dapatnya daripada sejarawan Kelantan Nakhula, Ustaz Muhammad Abdullah Nakhula. Dia buat satu, maknanya dari segi fakta sejarah mengatakan kita dahulunya dipanggilnya Melayu Malaya Dewipa dan Jawa Dewipa. Jadi apabila lah agama India dianut oleh bangsa kita, bangsa Melayu yang besar di sini, maka bahasa kita yang kita guna sekarang banyak yang kita guna dengan bahasanya Sanskrit, bahasa Sanskrita, oleh kerana pengaruh sini daripada India. Jadi muslimin muslimat yang dihormati sekalian, oleh kerana benua ini adalah benua kita punya bangsa, turunan kita, nenek moyang kita, jadi hak pertuanan yang Allah Ta'ala memilihkan kita untuk kita lahirnya atas bakarnya Melayu, atas bakarnya Jawa. Tetapi oleh kerana kita tidak peduli tentang sejarah, sekarang ini keadaan sejarah warisan bangsa kita tergugat, sudah tergugat oleh kerana kita tidak peduli. Maka oleh kerana inilah yang perlu untuk kita memahami. Jadi Nusantara itu artinya antara pulau-pulau, Nusa. Buya Hamka mengatakan Nusantara itu daripada dua kalimat, Nusa dengan antara. Antara Nusa-Nusa, antara pulau-pulau. Zaman dulu benua ini bukan pulau, bukan Nusantara, tetapi setanah. Setanah besar itu atas namanya Benua Sunda. Benua Sunda. Ini 200,000 tahun
dulu, 25,000 tahun dahulu, apabila benua Sunda yang setanah ni Allah Ta'ala kan itu turun musibah yang besar, gempa bumi, banjir, dan gunung berapinya, itulah yang jadi pecah habis, jadi pulau kecil-kecil. Al-Barahum Profesor Dr. Burhanuddin Al-Hilmi, dia beri takrif Melayu itu daripada mula dengan U, Melayu. Mula tu artinya permulaan, U tu negeri yang bermula hidup setelah benua Sunda dihancur. Jadi yang selamat daripada itu bermula nak membangunkan negeri, dia panggilnya negerinya Melayu. Jadi kalau kita lihat daripada fakta itu, mana kita ni dah panjangnya usianya bangsa Melayu kita 250,000 tahun. Daripada fakta itu Melayu. Jadi alhamdulillah, apabila lah agama Islam datang kemari agama Islam ini, kalau kita kaji selidik zaman dulu, saya sendiri pun zaman 40 tahun dulu, rasanya agama Islam ni dibawa oleh saudagar-saudagar, pedagang-pedagang daripada India, pedagang daripada Parsi, sambil bawa barang mari berjual berniaga, dia ajar orang kita masuk Islam. Rasanya macam tu dari segi fakta sejarah. Sebenarnya itu pun ada, tetapi bukan hakikat. Yang hakikat sebenarnya adalah agama Islam ini adalah lanjutan daripada apabila lah para sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bergerak tinggal hijrah daripada Mekah dan Madinah. Sahabat Nabi 124,000 orang. Yang meninggal matinya di Madinah Mekah tu hanya 10,000. 100,000 lebih pergi mati kat mana? Pergi mati rata-rata tempat seluruh alam. Untuk bawa tu balighu anni walau ayah. Bawa kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kepada rata-rata seluruh alam ini. Di dalam kurun yang kedua, mana yang Sa'ad Ibn Waqqas membawa agama Islam menyebar sampai kepada negeri Cina. Tetapi dalam waktu yang sama juga ada fakta yang perlu kita kaji selidik. Ada satu lagi yang bawa agama Islam bukan melalui sutera, bukan unta, bukan kuda, bukan jalan darat, tetapi jalannya laut, belayar dengan cara belayar. Dia panggil jalurnya rempah. Ini adalah satu fakta yang baru yang perlu kita kaji selidik. Katanya jalur rempah ini dipimpin oleh seorang yang namanya Sayyid Mahmud Ibn Rabi'. Sayyid Mahmud Ibn Rabi', membawanya 300 belayar mari kepada Nusantara, dan mendaki pertamanya di Barus di dalam Sumatera. Kemudian tu raja di situ di Barus, Raja Kota Sibolga menerima agama Islam dalam tahun 34 Hijriah. Jadi raja dah masuk Islam di situ. Makamnya berada di Gunung Sibolga. Ini kita kata lama sekali. Jadi kalau kita nak buat dalam kaji selidik kedatangan Islam ni kita kaji selidik. Dalam kita soal kita kaji selidik fakta-fakta kedatangan Islam yang amat panjang yang datang kepada tempat kita. Tapi alhamdulillah di dalam karangannya Syekh Wan Muhammad Saghir bin Abdullah, guru kami, guru saya, dia berjumpa kata agama Islam ni dibawa oleh ulama daripada Yaman yang namanya Sayyid Ahmad Al-Jarumi daripada Yaman 1000 tahun dulu.
datang kemari di kawasan tempat kita, dan anak cucu yang bergerak mari di sini kahwin dengan orang tempatan 1000 tahun dulu. Kawasan yang duduk di situ panggilnya negeri tempat itu ke negerinya Yaring, negeri Jering ke bahasa Melayu. Jering yang satu daerah dalam wilayah Patani sekarang asalnya daripada Al-Jerimi, Yaman. Oleh kerana anak cucu dia mari tak balik dah ke Yaman, kahwin dengan orang tempatan dan bergerak berdakwah di situ 1000 tahun dahulu. Jadi di negeri Jering itulah tempat perhimpunan pendakwah daripada Yaman. Jadi kita ni agama Islam sudah nyata bahawasanya pendakwah yang bawa Islam di tempat kita bukan India. India tu belakang. Yang awal sekali Yaman. Maka pendakwah Yaman yang datang kemari di sini itu, dialah yang mengislamkan orang kita di sini, mengajarkan orang kita pakai kain sarung, kain plekat. Saya rasanya kain plekat ni daripada India, tapi bukan. Kain plekat, kain sarung ni daripada Yaman. Daripada Yaman. Dan baju-baju orang Yaman tu seperti baju Melayu kita. Baju kocek 2 ke atas, kita 3 di sini. Nak macam tu. Kemudian tu bahasa-bahasa Yaman tu masih diguna dalam tempat kita. Seperti nak ambil contoh. Ada orang yang belajar di Yaman, dia kata kita orang petani, ni di petani dululah, panggil beledi. Orang Kedah ada panggil tak beledi? Beledi. Beledi itu bahasa yang diguna di Yaman, tapi orang petani pun juga panggil beledi. Beledi ni macam timur. Dia panggil beledi. Ada. Okey dah. Beledi. Satu lagi tah. Ambil tah sikit tah. Tah besan. Tu. Tah tu bahasa Jamin. Bahasa Jamin kuno dulu masih ada di sini. Tah. Beledi. Nah. Meh. Nampak meh. Meh jelah kedak ni meh tu. Daripada bahasa Yamin melameh. Meh. Rupa nak semacam meh. Jadi habis pada tu cara balut kain serban pun orang kita macam tuan imam kita duk balut ni macam orang Yamin dulu. Sebab pendakwah daripada Yaman membawa padanya perkara-perkara ni mari tempat kita. Sewaktu 1000 tahun dulu saat itu, tempat kita ni adalah satu kerajaan tertua pula. Di Nusantara ini wujud kerajaan Melayu pertama yang tertua. Nama apa kerajaan itu? Kedah tua ke? Patani tua ke? Jawabnya, kerajaan Melayu pertama ialah Empayar Langka Sukan. Empayar Langka Sukan. Jadi sebut empayar artinya kerajaan yang besar. Ada tercatat di dalam kitab yang Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani buat salinan daripada ulama besar Fatani. Kitab itu namanya Tarikh Patani. Dikarang oleh Syekh Fakir Wan Ali bin Wan Muhammad bin Syekh Safiuddin Al-Abbas. Karang dalam 500 tahun lebih. Karang dengan tulis tangan. Tarikh Patani. Tok Syekh Daud jumpa kitab Tarikh Patani ni di Mekah sekitar tahun 1813. Tok Syekh Daud sangat-sangat cinta kepada sejarah bangsa, menangis tengok dalam kitab tersebut hampir hancur. Maka dia buat salinan 1813 di Mekah. Dalam Tarikh Patani memberi satu pencerahan kepada kita. Kita baca, kita dapat maklum bahawasanya Patani ini lahir daripada sambungannya kerajaan tua Langka Suka. Sebut dalam kitab tu Langka Suka. Tapi mohon maaflah kita di Kedah ni, kita pun di Kedah pernah dengar Langka Suka. Dalam kitab apa? At-Tarikh Silsilah Negeri Kedah adalah sebut Langka Suka. Tetapi yang disebut Langka Suka dalam kitab hak Kedah ni
adalah apabila baginda Raja Kedah, Allah Ta'ala memilih, memberi taufik hidayat untuk menerima agama Islam oleh pendakwa besar, iaitu Sayyid Abdullah Al-Qamari, murid kepada Syekh Qadir Jalani, mengislamkan Gajah Kedah daripada agama Buddha kepada agama Islam, iaitu Maharaja Darba kedua di Gunung Jerai. Jadi apabila baginda memeluk agama Islam, dengan bangganya baginda memerintah supaya membangun istana, dan berilah nama istana itu dengan namanya Balai Langkah Suka. Sebab apa beri nama Balai Langkah Suka? Sebab baginda memperingatkan nenek moyangnya, raja-raja tok nenek baginda yang penuh memerintah negeri ini, tanah besar ini, atas namanya Kerajaan Langkah Suka. Jadi kebetulan dalam tarikh Petani mengatakan pula Langkah Suka ini lahirnya sebelum kelahiran Nabi Isa alaihi salam, tuan-tuan puan-puan. Sebelum Nabi Isa 2000 tahun. Kita kaji, kita selidiki, kita jumpa pula dalam dokumen, dalam kitab-kitab Cina mengatakan Langkah Suka ini lahir sebelum kelahiran Nabi Isa nya 400 tahun. Artinya Langkah Suka 2400 tahun. Kau lama lagi. Ni Langkah Suka. Dalam kitab tersebut memberi kepada kita bayangan kedudukan lokasinya. Kawasan kerajaan Tua Langkah Suka ini di belah utara. Utara bermulanya tanah Melayu Langkah Suka bermulanya di Segenting Kera. Segenting Kera. Kalau kita tengok dalam peta Tuan Imam, Dekra Ismat. Di kawasan sekarangnya wilayah Ranong. Di Ranong tu ada kawasan yang sempit 50 km. Antaranya Laut Andaman dengan Laut Cina Selatan, 50 km. Guru saya Datuk Wan Samsudin bin Wan Muhammad Yusof baru letak jawatan sebagai pengurusi Persatuan Sejarah Kedah. Kemarin saya pergi berziarah. Jadi Datuk Wan Samsudin pergi ke Segenting Kera dulu pada saya. Pergi hampir 30 tahun dulu. Dan ambil gambar di Segenting Kera yang tertulis dengan bahasa Thai. Dengan bahasa Thai tulis kata, bahasa Thai, boleh dengar bahasa Thai. Di kawasan itu dia panggil Khot Kera. Segenting Kera bahasa Thai panggil Khot Kera. Kerak tu kerak. Khot tu mana segeting yang kecil. ที่นี่แผ่นดินมาลายูตอนเหนือเริ่มที่นี่ Terjemah bahasa kita, di sinilah bermulanya tanah Melayu Utara. Sempadan tanah Melayu di Segenting Kera, tuan-tuan. Okey, hari ini sempadan kita Bukit Kayu Hitam Tandau. Hari ini, tetapi ribuan tahun dulu di sana Segenting Kera. Semua ilmu yang kita nak cakap muzakarah ini bukan apa hal, pengetahuan untuk kita tahu sebenarnya sejarah bangsa kita. Jadi di situ Langkah Suka bermula daripada Segenting Kera sampai ke selatan. Di selatan dia panggilnya selatan pula, dia panggil Muluk Tanjung ataupun ujung tanah. Di manakah Muluk Tanjung dan ujung tanah? Ujung tanah atau Muluk Tanjung akhirnya tukar jadi Tamasek. Dari Tamasek tukarlah jadi Singapura. Kepunyaan Kesultanan Johor. Itulah maknanya selatannya bagi kerajaan Langkah Suka. Jadi
Orang Cina memanggil Langkah Sukak dengan istilah Cina Lang Ya Siu. Lang Ya Siu. Bahasa Cina. Langkah Sukak dia panggil Lang Ya Siu. Arti Lang Ya Siu itu ialah pulau yang besar dan panjang. Pulau besar dan panjang. Itu Langkah Sukak. Besar dan panjang. Lang Ya Siu. Besar lah. Kemudian panjang daripada Seketing Keras sampai ke Singapura. Pulau ini yang namanya Lang Ya Siu. Dalam tahun 150 Masehi, penggembara agung, bapa geografi dunia terkemuka, orangnya Greek, Yunan, Greek, namanya Holiodus Ptolemy. Holiodus Ptolemy belayar daripada Greek menuju kepada alam Melayu kita. Sampai di sini 2 tahun dia duduk di Langkah Sukak 2 tahun. Dia buat satu peta yang besar, dan negeri Langkah Sukak dia panggil tambahan, beri gelaran. Daripada Seketing Keras sampai ke Singapura itu, beliau memberi nama gelaran Langkah Sukak, mengatakan dengan bahasanya Greek, iaitu The Golden Horses. The Golden Horses. Artinya bahasa Melayu, semenanjung emas. Semenanjung emas. Inilah bumi bertuah yang Allah Ta'ala memilih kepada bangsa kita, nenek moyang kita, lahirnya di atas tanah air ini dengan kesuburan, dengan kemakmuran, dengan kekayaan. Dalam tanah, dalam laut, dalam hutan, dalam bukit, bukan dengan kekayaan. Sampai dipanggil kata The Golden Horses. Nama emas-emas ini di Patani masih banyak nama kampung yang dipanggil Pasir Emas. Di Patani ada Pasir Emas, di Kelantan ada Pasir Emas, di Patani ada panggil Tanjung Emas. Dan yang besarnya di Patani adanya Gunung Emas. Gunung Emas, Bukit Emas. Di situ apabila dia pergi itu, dia panggil kata situ tempat orang tomok. Tomok. Boleh emas ni tomok lah, tak mau balik tomok. Dalam sekarangnya di dalam daerah Weng Sukhirin dekat Sungai Golok. Gunung Emas sampai sekarang masih lagi orang duk ayak emas, tak habis lagi. Ada catatan daripada orang Belanda mengatakan 400 tahun dahulu kapal besar Belanda mari beli emas 2000 kilo daripada sungainya Teluban Serino Bayu di muka Kuala Sa, 2000 kilo emas, dan memberi namanya di muka Kuala Teluban kepada gunung emas itu 180 km panjang besarnya, dengan namanya The Golden River, Sungai Emas. Sungai Emas. Jadi malam ni rasanya kita kupas sikit tentang Langkah Sukak, negara bertuah, negara tua bagi bangsa kita. Panglima Cheng He, orang sini panggil Cheng He kan? Panglima Cina. Belum Cheng Ho, Cheng Ho. Belum nak masuk Sungai Kelantan, masuk dulu bawa rombongannya. Masuk pergi ke Gunung Emas, beli emas. Itu ada dalam catatan sejarah. Tahun 1419. Cheng He bawa rombongannya pergi ke Gunung Emas, beli emas. Lepas tu barulah masuk ke Sungai Kelantan. Jadi alhamdulillah kita nak menyatakan bahawasanya di semenanjung tanah Melayu ini, negara yang tua, induknya bagi negara Melayu kecil-kecil itu ialah Langkah Sukak. Tahun 515 Masehi, Raja Langkah Sukak waktu itu agama Hindu. Nama rajanya Bagadatta, mengirimkan perutusan kepada negeri Cina. Sebab baginda dengar berita Cina akan menguasai Langkah Sukak. Tapi dengan bijaksana baginda hantar dulu, atau wakil pergi buat hubungan diplomatik dengan kerajaan Cina.
Rombongan yang pergi itu dipimpin oleh seorang diplomatik duta Langkasuka namanya Acita. Acita. Waktu itu agama Hindu. Waktu itu di negeri Cina diperintah oleh dinasti Liang. Dinasti Liang 515 Masehi, dan Raja Cina namanya Hong Te Iti, Maharaja Hong Te Iti. Apabila rombongan diplomat daripada Langkasuka menghadap baginda di istana, baginda memerintah pelukis istana, lukislah gambar duta Langkasuka yang mari buat persahabatan dengan beta. Beta kagum dengan kerajaan Langkasuka. Raja Cina sendiri iktiraf dan kagum dengan kerajaan Melayu Langkasuka. Raja Iti itu ada dalam catatan bahasa Cina. Sebab dia kagum dengan kerajaan Langkasuka. Satunya, negeri ini adalah negeri yang hebat dalam peperangan, tidak pernah kalah dalam medan peperangan. Satu. Yang kedua, Langkasuka bijak pintar dalam bidang perniagaan, dalam bidang perdagangan. Langkasuka mampu berniaga dengan Romawi, kerajaan Romawi. Ada catatan bahwasanya Raja Romawi yang namanya Maharaja Marcus Aurelius membeli barang import daripada Langkasuka. Jadi Cina sangat-sangat bangga. Jadi kalau kita lihat dalam fakta ini, mana kita nak kata orang Melayu kita tak pandai berniaga? Beribu tahun dah berniaga. Jangan kata hebat sebab Cina beriktiraf. Dan satu lagi, Langkasuka bijak dalam segi pertanian. Segi pertanian. Jadi pertanian hebat. Langkasuka mampu membuatnya garam. Cina kata kita tak boleh bergerak, tentera kita kena bergerak dengan perut. Kita kehabisan garam, maka tentera tak boleh bergerak. Lalu tu nak guna garam daripada Langkasuka, beli daripada Langkasuka. Garam Langkasuka masih hidup sampai sekarang ini di wilayah Patani. Di Patani masih hidup. Di sana ada pantai garam, ada benang garam. Sampai di alat semenanjung tanah Melayu kita di Madura memberi satu iktiraf bahwasanya garam Patani rasanya manis. Garam Patani rasanya manis. Manis ini artinya sedap, enaknya. Garam Patani. Itulah saya beri gambaran tentang kerajaan tua Langkasuka. Apabila sampai di situ, marilah kepada agama Islam yang datang kemari 1000 tahun dulu masuk di kawasan tempat kita. Waktu itu belum ada lagi nama Patani, tetapi namanya Langkasuka. Ibu kota Langkasuka mengikut Prak Prancap, seorang Sami daripada Jawa, mengarang dalam kitab Negara Katagama, memberi satu penjelasan, mengatakan ibu kota Langkasuka itu namanya Kota Mahligai Jerai. Kota Mahligai Jerai. Kalau kita di Kedah ada Gunung Jerai, di sana Kota Mahligai Jerai, tapi pelet Patani Jerai. Sekarang Jerai itu disiamkan dengan Yarang, satu daerah Yarang. Itu ibu kota Langkasuka. Baik. Apabila agama Islam masuk bergerak oleh pendakwah daripada Yaman, katanya guru kami Syekh Wan Muhammad Sarif bermula pada 1000 tahun oleh Sayyid Abdullah Al-Qamari itu, dan sampai terus kepada anak cucunya. Ada pula fakta yang menambah, mentahqiqkan dari segi fakta ini dalam satu karangan kitab oleh ulama Kelantan yang nama Syekh Usman Jalaluddin Al-Kelantani. Dia tulis dalam sejarah Kelantan 100 tahun dulu. Dalam kitab ini mengatakan agama dibawa oleh pendakwah, oleh ulama-ulama daripada Patani tua. Daripada Patani tua bergerak berdakwah
menyebar agama Islam di Kelantan, Terengganu dan Pahang. Bermula dari Patani Tua, Kelantan, Terengganu dan Pahang. Yang pentingnya tahun berapa tu? 1150 Masehi. 1150 Masehi, sekarang ni hampir 900 tahun. Jadi fakta ni sama lah. Yang kata 1000 tahun dah agama Islam masuk tempat kita. Jadi daripada situlah Gajah Kelantan memeluk agama Islam, Gajah Terengganu memeluk agama Islam, sampai adanya batu bersurat di Kuala Berang tahun 1300 03 batu bersurat di sana. Jadi daripada situlah Islam bermula tempat kita di Langkah Soka. Yang hebat lagi, sebelum tahun 1150 Masehi, 14 tahun belum pada itu, di Kedah ada satu perubahan yang besar. Di Kedah, Kerajaan Melayu Kedah, ada satu perubahan besar apabila Baginda Raja menerima agama Islam dengan cara sukarela, cara kasih sayang, yang mana agama Islam telah didakwah oleh Sayyid Abdullah Al-Qamari tahun 1136. Jadi malam ni kita sedikit kena ingat tarikh-tarikh 1136 untuk memberi pencerahan dari segi sejarah, supaya kita nak mengucap kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betapa hebatnya negeri Kedah, betapa hebatnya Langkah Soka, betapa hebatnya negeri Fatani Darussalam. 1136 Baginda Raja Kedah yang dulunya agama Buddha, nenek moyang dia dulu Hindu, lagi dulu Brahmayana, tapi baginda terakhir Maharaja Terba kedua ini agama Buddha. Baginda memeluk agama Islam, datang kesukaan apabila didakwah dengan cara hikmah, dakwah dengan cara akhlak Al-Quran oleh Sayyid Abdullah Al-Qamari, menerima agama Islam dengan kasih sayang. Dan baginda diberi nama Muzaffar Shah Zilullah fil Alam tahun 1130. Jadi apabila kita dapat tarikh yang sahih macam ini, yang dikata oleh Sir Richard Winstead, dia mengatakan Islam yang diterima oleh Empire Melaka, Kerajaan Melaka tahun 1447. Winstead mengatakan Islam mula dalam istana Kedah ni 1447 daripada pengaruh Melaka. Begitu juga Profesor Dr. D.G.E. Hall mengatakan Islam daripada Melaka inilah menyebarkan pengaruhnya kepada utara, memasuk mari kepada Kedah, kepada Patani dan sebagainya daripada Melaka. Kita tidak setuju, oleh kerana ini adalah silap besar. Oleh kerana apa tu? Dengan fakta yang nyata. Dalam kita punya museum, kita punya apa di Kedah ni, dalam tarikh kerajaan negeri Kedah ni sudah nyata tahun 1136. 1136 Parameswara belum lahir lagi. 270 tahun baru Parameswara lahir setelah Gajah Kedah memeluk agama Islam. Jadi Kedahlah negeri Melayu di Semenanjung Tanah Melayu pertama yang menerimanya agama Islam sebagai agama kedaulatan kerajaan Islam. Semenanjung Tanah Melayu pertama negeri Kedah, yang mana Syekh Sayyid Abdul Qamari memberi dalam doanya supaya negeri Kedah diberkati rahmat Islam kepada anak cucu sampai cicitnya. Dan Kedah ni hendaklah jadi Kedahnya Darul Aman, istihar sebagai negara Islam, berkibarnya di Kedah.
Kemudian tu 14 tahun barulah pendakwah tu daripada petani tua pergi berdakwah di Kelantan dan Terengganu dan Pahang. Jadi kalau kita haji selidik pendakwah yang bergerak di petani tua tak lain tak pun daripada Yaman juga, seperti mana kata tadi. Jadi artinya agama Islam bermula tempat kita pergi ke selatan, bukan selatan naik ke atas. Begitulah maknanya kedatangan Islam datang kemari.